marilah kita masa ada dengan sebuah pernyataan terakhir Nabi Muhammad ini beri dalam pernyataan kerana pernyataan seorang itu pernah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman suka mendengar orang yang beriman suka mendapatkan orang yang beriman suka mendengar ceramah, suka dengar khutbah, suka kepada kuliah. Jadi kalau kita tidak suka mendengar nasihat, nasihat, kuliah, ada something wrong. Kerana Allah declare, Allah isytihar bahawa orang yang beriman itu suka kepada kita. Lidzalika insyaallah kathir, maka yang dinyatakan keimanan itu syahadat lagi kewajiban kebenaran itu khutbah ini adalah syahadat. Kedua hari raya khutbah ini adalah syahadat. Nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya dan isterinya adalah syariat. Amar ma'ruf nahi munkar dan taklim kepada orang yang berada di bawahnya adalah syariat. Ingat di antara satu dengan lain sesama mukmin atau mukminah adalah syariat. Mudah-mudahan semua kita berada dalam hal keadaan ikhlas ini, peringatan ini masuk kita berada dalam rahmat sisinya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Doa yang untuk Allah. Pada hari ini kita nak melihat tips penyelamat seseorang daripada siksaan kubur. Asbab munjiyah min adzab kubur. Sebab-sebab penyelamat seseorang daripada azab kubur. Saya melihat dalam kitab perjalanan akhirat oleh Syekh Ahmad ada tajuknya yang berkaitan tentang yang bacaan tadi tuan menukilkan kata-kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, satu kitab yang baik kita baca. Selalu kita mengkaji membaca perkara-perkara yang di luar daripada zikir. Ruh itu tuan cerita dalam badan. Tuan datang ke masjid itu tuan, kalau sekadar jasad tak nampak. Datang bersama dengan tuan jasadnya dengan roh. Maka rohnya cerita, rohnya ada perihal. Allah SWT sebut bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai roh. Katakan kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan. Tidaklah aku bagi anugerah dan makhluk kecuali sedikit. Ada sedikit itu pun para ulama kita belajar dan membuat bahasa mengenai Quran kita perlu ada tuan ada riwayat ini masih tidak buku yang berkaitan tentang agama berkaitan dengan fikrah berkaitan dengan roh. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Maka jawapan kepada bagaimana seseorang selamat daripada azab kubur, aku menjawabnya pada dua besi. Imam Al-Qayyim menjawabnya pada besi, dua sebab pendekatan dan badan. Yang pertama jawapan yang ringkas, simple, dan yang kedua jawapan yang tidak terus. Walaupun jawapan yang simple yang bukan tuan ialah dikendaki setiap daripada kita seorang mukmin. Katakanlah hendak tidur di waktu malam, maka tentukan masanya antara dia dengan Allah. Bermuhasabah di atas apa yang telah mengecewakannya, merugikannya, dan apa yang telah menguntungkannya pada hari tersebut. Kemudian dia memperbaharui taubatnya, yaitu taubat nasuha antara dia dengan Allah. Dan dikendaki tidur malam itu dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Dan tidak sekali-kali dan hendaklah berasal
kerana mati dalam bertaubat. Jika ini dipanjangkan umur, maka bangkit, jika lagi bangkit daripada tidur, keesokannya dalam keadaan berdoa. Jangan dia boleh melakukan ajan. Tidak lagi dia mengulangi kesilapannya dan melakukan apa-apa yang telah hidup. Dan barang siapa yang boleh melakukan yang demikian itu, faman aradallahu bihi khairan waffaqahullahu lidzalik wa la quwwata illa billah. Maka siapa yang boleh melakukan yang demikian itu, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Taufik kebaikan padanya, maka dia ada kekuatan melakukannya itu semua, walaupun kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan sedang hadirin doa yang dimuliakan Allah. Imam Al-Qayyim tuan bagi tips kepada kita kalau kita nak selamat daripada azab kubur, maka hendaklah kita melazimi satu cara hidup. Pengurusan kehidupan, pengurusan malam, pengurusan tidur kita, iaitu sebelum tidur kita kena bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bermuhasabah. Apa yang disebut kadang-kadang di Imam Allah ini perdebatan antara daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar, kata-kata yang terkenal, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan oleh Allah. Nasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu a'malakum, timbang-timbang amalan kita qabla an tuzan. Itu atar daripada Sayyidina Umar. Ada atar daripada Sayyidina Ali. Dunia ini al-yawma amalun ila hisan. Dunia ini sekarang ni buatlah apa dia buatlah amalan banyak. Belum ada lagi penilaian hisab yang betul-betul berhisab. Wa ghadan yasuddu ala barzakh wa nula al akhirat wa ghadan sabun bila kita dapat dalam akhirat tuan dan masa itu akan hisab. Nak beramal, kita bakal suatu sejarah kita balik pada balik ke alam dunia tadi. Akan kita nampak dah ya Allah, kita syukur ya Allah, kita tengok nikmat ya Allah, syukurmu, kita tengok azab ya Allah, fatihna na'mal salihah. Inna muqinun, pada balik kita balik ke alam dunia, kami nak beramal dengan amalan yang soleh. Maka dapat kita oleh sebab itu tuan, perkara yang boleh kita lakukan dalam kita bermasalah. Apa yang disebutkan tuan, sedikit kita balik, hendaklah tak ada seorang itu nak tidur di waktu malam, memperuntukkan masanya dengan Allah SWT. Maknanya tuan, sebelum tidur malam kita kena ada masa kita dengan Allah. Kita memuhasabah balik antaranya dua perkara. Pada seharian masa yang kita lalui 12 jam, 24 jam sehari itu, malam ini insya-Allah bermula tidur insya-Allah tuan, apa dia? Di atas perkara yang merugikan. Apa yang merugikan kita tuan? Kita zalim orang, kita tipu orang, apa lagi tuan? Kita mengajar orang, kita khianat orang, kita tidak tepati janji. Apa-apalah perkara yang merugikan kita, mengumpat orang, jaga orang kita benar mengenai orang merugikan. Warabahu, apa yang menguntungkan kita wari alhamdulillah kita tunaikan solat-solat dua rakaat, tunaikan solat empat. Waktu yang kita datang masjid awal dan solat, apa yang menguntungkan kita coba dan kita bermuhasabah. Rumah yujadi tauhatan nasuha bainahu wa bainahu. Apa kita dah buat kisongan dah, kita dah buat kira untuk nanti, ada lagi aku buat silap dosa kepada Allah SWT. Tajdi, kita buat pembaharuan, taubat kepada Allah SWT, taubat masuk. Dan hendaklah kita tidur pada malam itu dalam keadaan taubat. Kita tidur dalam keadaan taubat. Ada kesalahan yang kita buat, kita nak buat lagi, kita nak ulang lagi, dan berazam supaya tidak mengulangi dosa itu. Takkan bangkit pada waktu pada keesokan hari ini. Dan takna wayab ibadah boleh hendaklah dilakukan yang demikian itu. Kubur Tuhan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di
dititipkan beberapa poin-poin berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan jelas tentang munjiah, penyelamat daripada azab. Al-awwal yang pertama, jawapan yang ditentukan ialah al-iman wa taqwa wal amal saleh. Yang pertama, hidup hendaklah beriman, hidup bertakwa kepada Allah, hidup dalam keadaan melakukan amal saleh. Ingat saya, pagi, petang, susah, senang, khalayak ramai bersekarangan, kita duduk benar-benar, outstation orang kita tak keluar benar, kita dalam keadaan iman, kita dalam takwa kepada Allah, senantiasa dalam keadaan beramal dengan amal yang soleh. Kalau Allah Taala dalam ini membawa ayat Allah dalam surah Al-Qalaq ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Di dalam ayat ini, bukankah Allah SWT telah berjanji? Dan tak kali Allah SWT berjanji, Allah tak pernah memungkiri janji. Wa'adallah ahla taqwa bi'iyana lahum maghfirah. Allah SWT berjanji kepada ahli-ahli yang bertakwa bahawa Allah SWT akan kirim bagi mereka jalan keluar daripada sebarang bentuk kesedihan, permasalahan. Maka sesungguhnya di sana tidak ada kesempitan permasalahan yang lebih hebat dan lebih dahsyat daripada keduanya roh, daripada tubuh dan kehidupan di alam masa. Jadi tuan-tuan, orang yang hidupnya beriman, jaga hubungannya kepada Allah SWT, takwa dan beramal soleh, tak ada berada dalam kubur yang gelap gelita seperti impitan kubur, maka Allah akan bagi hidupnya akan jalan berdasarkan ayat Allah dalam surah Al-Qalaq ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, tips yang kedua bila hidup beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah, al-istiqamah ala ta'atillah. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Kita katakan Tuhan kita tidak Allah dalam masjid, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, pengurusan kehidupan, pendidikan anak-anak. Allah uji kita dengan masalah itu dan ini. Tsumma istaqamu, kita istiqamah. Allah uji kita dengan musibah, mulut kita tak menyalahkan hati. Allah uji kita dengan permasalahan kehidupan, kita tak salahkan Allah. Bila kita tak salahkan Allah, yang keluar daripada kita ialah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ada dalam surah Al-Baqarah surah kedua, mereka yang kena dengan musibah, mereka akan skrip kehidupannya, mereka akan berkata tentang mati. Nikmat, dapat nikmat kurniaan daripada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Dia tak syukur, dia syirik kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bersabar ini tidak akan takut, tidak akan ada rasa beban. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nanti kelak di dalam mereka adalah pemilik syurga. Harga mereka kekal di dalamnya dan jalan di atas apa yang telah mereka. Tuan-tuan, kita beristiqomah di atas ketaatan kepada banyak makhluk agama yang kita. Kita kena istiqomah. Pertama yang kita tahu kelebihan kami, istiqomah kita. Pertama yang tahu kelebihan suasana Tuhan, istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan lama daripada kita tahu kelebihan dan kehebatan solat berjamaah di tempat yang biasa. Sudah payah kita dalam kehidupan dunia mencari kepada Allah kerana nak istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah tip penyelamat daripada azab kubur dan yang selamat daripada azab kubur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam qiraat
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Baqarah hiya al-mani' min adzabil qabr. Surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk adalah penahan penting daripada azab kubur. Yang kedua, dalil yang kedua daripada Anas radhiyallahu anhu, surah min Al-Quran, ada satu surah yang Al-Quran illa 30 ayat, yang mana dalam Quran ini konten ayat surah itu tidak 30 ayat. Dia akan menyelamatkan pembacanya, sahihnya, sehingga nanti akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga wahya tabarak, yaitu surah Rawahu At-Tabrani. Ini kelebihan keistimewaan satu surah, namanya surah Al-Mulk atau Al-Baqarah. Wahai saudaraku, atau wahai saudaraku yang mengasihi, wahai saudariku yang dirahmati, jangan alqul, jangan ghaflah, jangan lengah daripada membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Dan telah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya itu kepada surah Al-Mulk tamna min adzabil qabr, menghalang daripada azab. Itu tuan yang ketiga itu tuan ialah membaca surah Al-Baqarah. Saya sudah pada pengalaman saya malu pagi malu malam. Kita dah tahu daripada sekolah menengah, sekolah menengah. Mungkin kita tak dapat mampu buat dengan kesibukan itu. Kalau dah harganya 30 ayat surah Al-Mulk boleh menghalang daripada azab kubur tuan, maka tuan kita kena berhenti. Walaupun sesibuk mana pun kita kena mampu untuk membaca, menghafal surah Al-Mulk, surah yang hebat ini. Kerana Nabi SAW berjanji wahuwa shadiqul masduq. Nabi SAW berjanji, Nabi SAW tidak pernah berjanji kelebihan surah yang hebat ini ialah menghalang daripada azab kubur. 3. Yang keempat, dia hidup dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, tuan pengarang ini perkenalkan suatu apa zikir yang berkaitan dengan sayyidul istighfar. Kita kenal sayyidul istighfar. Hadis sahih daripada Syaddad bin Aus, rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa An-Nasa'i. Satu zikir sayyidul istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar anta qula. Hulu segala istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia punya skripnya, kelebihannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala min nahari muqinan biha. Orang siapa membacanya pada siang hari dalam keadaan yakin, percaya, pilih padanya. Famada min yaumi, maka dia mati pada hari itu qabla an yusab, sebelum petang dia minta. Bagi dia baca dalam keadaan dia yakin, percaya pada sayyidul istighfar. Apa kata Nabi, wa min ahli jannah, dia termasuk daripada ahli syurga Allah. Malam ini man qala bil-lail, merasa apa yang baca di waktu malam dalam keadaan wa muqim biha, dalam keadaan yakin percaya padanya. Maka qabla an yusbiha, dan dia mati sebelum berpagi-pagi, wa min ahli jannah, maka dia termasuk daripada ahli syurga. Siang baca dalam keadaan ini percaya yakin, sebelum petang ditakdirkan habis sampai ajal meninggal, mati dalam syurga. Matinya dipilih Allah menjadi ahli syurga. Begitu juga orang yang membaca ini malam sebelum pagi meninggal, mati
mengatakan sunnah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadi wallahi la astaghfiranna Allah bil yawm. Demi Allah, aku tidak mau memohon ampun kepada Allah sehari semalam bilangan 70 kali. Ada yang mengatakan bilangan Nabi sallallahu alaihi istighfar sampai 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah bilangan yang banyak 70 kali, lebih 70 kali sampai 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari itu beberapa hari lagi itu kan berapa kali Nabi istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau sebut tadi kita berdoa bersama teman biasa ini, tadi kita kena banyak malu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa maksud tadi maksud Nabi sampai depan Sayyidul Mursalin, ketua para nabi dan para rasul. Punya mana 124 nabi, 33 para rasul kunci nombor 1. Habib Allah kata pun bilangan istighfar. Nak kata sibuk tu sibuk dia. Berapa sahabat masalah yang disertai, berapa istrinya subhanallah lebih daripada seorang asal keluar daripada rumah sebab mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang beristighfar. Lazimilah laksan kita dalam keadaan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah kerana ini dia adalah penyelamat daripada azab. Yang keempat, yang kelima, nak dapat penyelamat daripada azab kubur ialah mati seseorang pada malam Jumaat hari ini. Al-mautu fi lailatul Jumu'ah atau yaumul Jumu'ah. Habis ajal atau habis nyawa pada hari malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Apa kata pengarang? Wahazal sabab laisa min kasbil abdi, adapun sebab yang ini bukanlah daripada usaha hamba Allah. Yang tadi itu semua kita berusaha, nak bertaubat, berperangkat, berbaca istighfar, apalagi nak baca suatu tabarak, boleh usaha itu. Istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tambah ilmu, memperkuat beramal sesuai itu usaha. Namun sebab yang seterusnya ini bukan usaha. Wa inna ma dzalika fadlullahi yu'tihi. Adapun sebab yang ini adalah anugerah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah SWT beri kepada sesiapa di kalangan. Ini anugerah. Tapi macam besar kita tak minta kepada Allah dari doa kita mau masuk ke doa, ya Allah nantikan aku dalam usaha, ya Allah nantikan aku pada hari Jumaat atau bulan lepas. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin muslim mudu yaum atau lailatul Jumaat illa waqala Allah ta'ala bahwa Ahmad jiu mana-mana orang Islam dan mati di pagi hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, melainkan akan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala waqala daripada aku. Maksudnya buat termasuk aku menikah. Tengok dalam sejarah kehidupan kita bahawa menikah hari itu adalah kurnia daripada Allah Subhanahu. Ada pemimpin yang besar di Makkah. Ini kematian pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Baru ni yang berlaku di ketika haji, meninggalnya pada asal Jumaat. Orang yang meninggal berbuat kata orang, dan bila mana setiap Indonesia bila berlaku macam tu, bahawa kawan kita cari kes, cari jual, mungkin kita bagi
sampai Allah SWT pilih dia mati pada hari ini. Amalan-amalan yang boleh kita pada malam. Yang seterusnya teman doa yang keenam. Dan janganlah selama-lamanya ayyaghfurul muslimin an doa fa doa min a'zam asbabin najat di dunia wal akhirah. Dan menjadi kewajiban selama-lamanya jangan lupa dan lalai kepada seorang muslim daripada melakukan amalan berdoa, kerana doa adalah sebesar-besar sebab seagung-agung tujuan penyelamat di dunia dan akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah sebesar-besar baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita keluar dari rumah berdoa, naik kenderaan baca doa, naik kenderaan kita tempat tinggi berdoa, kita berdoa, masuk masjid berdoa, dalam masjid kita berdoa, solat kita berdoa, tanpa majlis ilmu kita berdoa, kita dalam keadaan dalam keadaan jam kita berdoa kepada Allah, atas masjid dalam keadaan kita berwudu di masjid, ini kan kita berdoa, berhajat kita berdoa, bantuan dan isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang teman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, berikan kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan husnul khatimah, dan janganlah mati dalam kita di dalam keadaan su'il khatimah. Dan yang keenam yang seterusnya tuan ialah meminum air zam-zam. Setiap pagi kita mendengar cerita orang pergi, satu pagi kita jumpa orang berbuat sikit kita pulang, kita akan balik Allah SWT. Kena selalu memperhatikan langkah kita perbuatan itu. Semoga kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, mati dalam keadaan sampai kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Bisa Allah dalam keadaan kita semua adalah calon-calon surga. Sebelum kita masuk surga, kita adalah